sejahtera. 感谢主，我们能再一次神给我们这美好的机会，敬拜我们所亲爱的神。 Bersyukur karena kita masih ada kesempatan bersama-sama beribadah kepada Allah yang mengasihi kita. 本教会今早的题目已指定就是恩上加恩。 Tema gereja adalah anugerah demi anugerah. 经文起自于以弗所书第1章第2到第9节。 Ayat diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 2 sampai 9. 之后我们也要看约翰福音第1章第16节。 Kemudian juga kita akan membaca Yohanes pasal 1 ayat 16. 以弗所书第1章第2到第9节。 Efesus pasal 1 ayat 2 sampai 9. 因时间关系，我会诵读第2到第5节，然后第7到第9是由林传道为你们诵读。 Ayat 2 sampai 6 dalam bahasa Mandarin, 7 sampai 9 dalam 2到5。2 sampai 5. 以弗所书翻到了，请大家看自己的圣经，由我为你们诵读第2到第5节。 愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意志所许悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。 Ayat 6 sampai 9. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. 我们再看一处经文，约翰福音第1章第16节。 Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 16. 从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。 Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. 我们再一次低头祷告。 Mari kita berdoa sekali lagi. 亲爱的天父，我们只能以感恩的心来朝见你。 Bapa Surgawi, dengan syukur kami semua menghadap Engkau. 主啊，你也懂得我们每一个人的状况， Engkau juga tahu setiap keadaan kami. 你也知道我们在日常生活当中，我们不少使你受到创伤。 Seringkali dalam kehidupan kami juga melukai hatimu. 所以主啊，求你这个时候赦免我们每一个人的罪过， Dan kiranya saat ini Engkau mengampuni setiap dosa kami. 让我们聆听你话的时候没有任何的拦阻。 Kiranya pada waktu kami mendengarkan firman-Mu tidak ada yang menghalangi. 主啊，你也知道我们每一个人的需要， Dan Engkau tahu setiap kebutuhan kami. 特别我们要回应你的话， Tolong kami untuk meresponi firman-Mu. 让我们所听的没有归于突然。 Supaya setiap yang kami dengar tidak sia-sia itu. 主啊，求你膏抹你2位卑微软弱的仆人。 Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kedua hamba-Mu yang lemah ini. 我们深信主啊，在你的手里，我们必成为众人祝福的管道。 Kiranya kami boleh Engkau pakai menjadi berkat buat saudara-saudari 主啊， sekalian. 求你聆听我们的祷告， Tuhan, kiranya mendengarkan doa kami. 奉主耶稣圣名求的， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 在英国有一个人名叫 William Cowper， Di Inggris ada seorang bernama William Cowper. 你们可以看他的图片， Kita bisa lihat gambarnya. 他是个神经失常的人。 Dia adalah orang menderita sakit mental. 从图片我们能够看到，他不是一个很正常的人。
Dari gambar mungkin kita lihat dia adalah seorang yang sangat normal. 当他才6岁的时候，他所亲爱的母亲离开世界。 Pada waktu ia umur 6 tahun, ibunya yang dia kasihi meninggal. 当他失去了他唯一所依所爱的人， Dia kehilangan satu-satu orang yang sangat mengasihi dia. 使他在精神上受到很严重的打击。 Sehingga secara psikis dia menderita satu pukulan yang sangat berat. 从此以后，他变得沉默无言， Nah, sejak waktu itu dia menjadi seorang sangat pendiam menyendiri. 每天愁眉苦脸， Setiap hari kelihatan murung dan begitu susah. 常常可以一连几天静坐一个人。 Bahkan dia bisa sendirian berhari-hari mengurung diri. 他不言也不笑， Tidak berkata-kata apapun juga dan juga tidak pernah tertawa. 他成为一个很孤僻的人。 Dia menjadi satu orang yang sangat tertutup, sangat merasa tersendiri. 他上学的时候，因为他有特殊的这个性格， Pada waktu dia sekolah, karena kepribadian yang lain biasa ini, 所以他经常饱受同学们的讥笑和欺负。 sehingga dia seringkali ditertawain, dipermainkan, dibully oleh teman-temannya. 他长大成人之后， Setelah dia bertumbuh dan besar, dewasa, 他就变为一个神经失常的人。 sehingga dia menjadi seorang yang tidak normal, menderita penyakit psikis. 他好几次想自杀来结束他自己的生命， Ada beberapa kali dia ingin bunuh diri, mengakhiri hidupnya. 也好几次他被送到神经病的医院。 Dan juga berulang kali ia telah dibawa pergi ke rumah sakit jiwa untuk diobati. 在人的眼里，一个精神病的人能做什么呢？ Di dalam pandangan manusia kita, seorang yang penyakitnya psikis demikian, apa sih yang bisa ia berbuat? 像这样的人总是被忽略， Orang seperti ini pasti kita abaikan. 总是每一个人都当作他只不过是垃圾，成为一个社会无用的人。 Kita akan beranggapan dia adalah sampah masyarakat, orang yang tidak berguna. 可是有一个人，他名叫 John Newton， Ada seorang bernama John Newton pada waktu itu. 他没有如此的想法， Dia tidak berpikir demikian. 他反而伸手帮助提拔 William Cowper。 John Newton mengulurkan tangannya menolong William Cowper ini. 他以爱拥抱他， Dengan kasihnya merangkul William Cowper, 把耶稣的福音传给他。 memberitakan Injil kasih Kristus. 所以 Cowper 呢就渐渐的恢复。 Sehingga William Cowper ini setelah perlahan-perlahan dia pulih. Newton 也鼓励他开始读圣经， Dan juga John Newton juga membawa dia mulai membaca Alkitab. 最后他也能成为一个能与神沟通、读经、祷告，在领袖生活上慢慢改变他的生命。 Sehingga Cowper ini secara perlahan dia juga bisa saat teduh membaca firman Tuhan, berdoa dan bertumbuh di dalam imannya. Newton 也不断的以耶稣的爱鼓励他要参与教会的事工。 John Newton juga terus memberikan semangat, mendorong dia untuk berbagian di dalam pelayanan gerejawi. 所以 Cowper 在他一生当中，他自己写了68首基督教的诗歌词。 Sehingga Cowper di dalam kehidupannya dia menulis 68 lagu rohani Kristen. 你们所用的圣教诗歌，如果你们打开第161首的诗歌词，是 William Cowper 亲手写的。 Nah, kalau kita membuka lagu pujian KPPK 161 itu ditulis oleh William Cowper. 亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara sekalian, 为什么 Newton 他会有这份厚爱？ bagaimana John Newton memiliki kasih yang demikian besar? 为何他要帮助关怀一个神经失常的人？ Bagaimana dia bisa mau menolong seorang yang sakit mental? 因为 Newton 本身已体会到
耶稣那奇妙的爱。 Karena John Newton sendiri dia menghayati kasih Kristus yang ajaib itu. 牛顿是谁呢？ Siapakah John Newton ini? 他写出了著名的赞美诗《奇异恩典》。 Seperti kita ketahui, dia sendiri yang menulis lagu Amazing Grace yang luar biasa itu. 是历史上最流行的属灵歌曲。 Juga merupakan salah satu rohani yang paling banyak dipujikan sepanjang sejarah. 什么是恩典呢？ Apakah itu anugerah? 什么叫做恩上加恩？ Apakah itu anugerah demi anugerah? 是不是说我们本来有一个恩，现在我们再得着另外的一个恩， Apakah itu kita sudah punya satu anugerah kemudian ditambahi anugerah yang lain? 导致我们有两个恩， Sehingga kita memiliki dua kasih karunia. 是这样的意思吗？ Apakah artinya demikian? 我们被救赎，就是为了服侍神。 Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. 第一个是恩， Yang pertama adalah kasih 第 karunia. 二个是恩上加恩。 Yang keduanya adalah anugerah demi anugerah. 因为借着你的服侍，就更多人能够领受到上帝的恩典。 Karena melalui pelayanan kita, semakin banyak orang bisa melihat, menerima kasih karunia Tuhan. 所以弟兄姐妹们，我们每一个人要记住，上帝的恩典是何等的极大。 Oleh sebab itu, setiap kita harus ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu rupa, begitu besar. 这些恩不是我们要单独领受的， Kasih karunia ini bukan hanya untuk diri kita secara pribadi saja. 恩是动力 ，dinamika。 Kasih karunia itu bersifat dinamika. 当我们记住主的恩典是何等的大， Pada waktu kita mengingat kasih karunia Tuhan begitu besar, 我们就会有动力把恩典分享给别人。 kita bisa secara dinamis men-sharingkan kasih karunia ini kepada banyak orang. 所以，请问我们是否已回应主的恩典呢？ Permisi tanya, apakah kita sudah meresponi kasih karunia Tuhan? 我们今天看到领受恩典的人是特别多， Hari ini kita melihat banyak sekali orang menerima kasih karunia. 可是回应的人是极少。 Tapi orang yang memberikan respon begitu sedikit. 我们看到保罗，他享受了主的恩典之后， Kita melihat bahwa Paulus setelah ia menerima kasih karunia Allah, 当他相信耶稣之后，他就紧急的回应主的恩典。 setelah ia menerima kasih karunia daripada Yesus Kristus, dia segera meresponinya. 所以保罗心甘情愿了，为了耶稣的名，为了耶稣的福音而为主受苦。 Sehingga Paulus secara sadar dan secara aktif demi nama Kristus dia rela menderita. 为了传福音，他面对困难重重。 Demi mengabarkan Injil, dia berani menghadapi segala tantangan. 为了耶稣的福音，他被挨打， Demi Injil Kristus, ia rela dipukul, 他也坐牢。 dipenjarakan. 无论如何，他要回应主的恩典。 Bagaimanapun juga dia harus memberikan respon yang tepat kepada Injil Kristus. 所以我们 anugerah 今 itu. 天要学习怎样，他也把福音传给以弗所属的百姓，以弗所的百姓。 Sehingga hari ini kita melihat bagaimana Paulus berusaha untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Efesus. 以弗所是什么样的城市呢 Efesus itu kota yang bagaimana? ？Next， 以弗所书是小亚细亚的一座大城。 Kota Efesus adalah kota besar di provinsi Asia Kecil. 在当时交通便利， Waktu itu transportasi cukup lancar. 商业在那里的人也很发达， Bisnis di kota Efesus juga sangat berkembang. 人民的生活他们都很富裕。 Taraf hidup daripada penduduk Efesus juga sangat makmur. 在人的眼里，像这样状况的人，是否他们还需要福音呢？ Dalam pandangan manusia, keadaan mereka yang begitu makmur, apakah mereka masih membutuhkan Injil? 保罗仍然的把福音传给他们。
Paulus tetap punya beban untuk memberitakan Injil kepada penduduk di Efesus. 在以弗所的城内也有著名的亚底米尼神庙， Di kota Efesus juga terdapat kuil Dewi Artemis. 那就是在那个图片就是亚底米的女神。 Itu adalah salah gambar daripada Dewi Artemis. 到今天，这个亚底米尼神庙成为世界7大奇迹之一。 Hari ini juga kuil Dewi Artemis menjadi salah satu daripada 7 keajaiban dunia. 像这样的状况，保罗仍然向他们传福音。 Dalam kondisi kota Efesus seperti itu, Paulus tetap memberitakan Injil kepada penduduknya. 因为福音传给他们的时候，很多人在那里就信了耶稣。 Karena Injil diberitakan kepada penduduk Efesus, maka ada banyak orang percaya. 许多犹太人和外邦人，他们都接受福音，他们信了耶稣。 Di antaranya ada orang latar belakang Yahudi, mereka percaya. Juga ada orang non-Yahudi, orang Yunani juga percaya. 可是教会会友多了，问题也多了。 Gereja semakin maju, semakin banyak orang, maka juga terjadi banyak permasalahan. 所以为什么保罗要写信给以弗所教会的信徒？到底教会发生了什么事呢？ Itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Sebetulnya di antara mereka terjadi hal apa? 关键问题是以弗所教会的信徒，他们不懂得如何要回应上帝所赐福给他们的恩典。 Salah satu pokok permasalahan adalah jemaat di Efesus mereka tidak tahu bagaimana meresponi kasih karunia daripada Allah untuk mereka. 当时犹太的信徒与外邦的信徒之间有成见。 Pada waktu itu terjadi permusuhan antara orang percaya non-Yahudi dan juga orang percaya yang Yahudi. 犹太人成为基督徒的犹太人，他们对那些外邦人，他们也有敌视的态度。 Orang Kristen Yahudi latar belakang Yahudi memiliki sikap bermusuhan terhadap orang Kristen non-Yahudi. 虽然他们信了耶稣，这些成见没有被消除。 Sekalipun mereka sama-sama percaya Tuhan Yesus, tapi tembok yang memisahkan mereka itu masih ada menghalangi mereka. 所以在加拉太书第2章，我们能够看到彼得他也是轻视那些外邦人。 Kita bisa lihat contoh lain di dalam Galatia pasal 2 di mana Rasul Petrus dia juga tidak bisa makan bersama dengan orang percaya non-Yahudi. 所以彼得也不和外邦人一同吃饭的这件事也发生，被记载在加拉太书第2章。 Surah Galatia pasal 2 mencatat di mana Petrus menghindar untuk makan satu meja dengan orang Kristen non-Yahudi. 所以当保罗在罗马的监狱里的时候，他关怀这件事。 Sehingga Paulus pada waktu itu sekalipun dia dipenjarakan di penjara kota Roma, dia memperhatikan hal ini. 所以这件事成为他心理上的负担。 Hal ini menjadi beban di dalam hatinya. 所以他写信让以弗所的教会的信徒，他们醒悟，在基督里乃是一个的肢体。 Dia menuliskan surat kepada jemaat Efesus mengingatkan mereka bahwa semua kita adalah anggota tubuh Kristus. 教会乃是基督的身体， Jemaat merupakan anggota tubuh Kristus. 所以这身体是包括一切在基督里的人， Tubuh Kristus ini mencakup semua orang percaya, 不论任何的种族、 tidak membedakan suku bangsa, 任何的阶级。 tidak membedakan status masyarakat 虽然他是 sosial. 犹太人，或者他是非犹太人， Baik itu dia orang Yahudi ataupun non-Yahudi. 在基督里他们成为一。 Di dalam Kristus mereka menjadi satu. 可是呢，犹太人他们自以为他的地位比别人高一层， Tapi orang Kristen Yahudi selalu merasa bahwa diri mereka lebih hebat, tingkatnya lebih tinggi daripada orang lain. 我们看那个图片， Kita melihat gambar ini, 一只猫，它在镜子的面前，自以为它是一只狮子。 seekor kucing di depan cermin, dia bisa merasa dirinya seperti seekor singa. 自以为比别人更高一层。
menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. 这就是当时犹太人对那些外邦人的态度。 Inilah sikap orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi pada waktu itu. 所以保罗教导以弗所的信徒要把第一个恩加上第二个恩。 Sehingga Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus perlu menambah kasih karunia di atas kasih karunia yang pertama. 才能变回恩上加恩。 Menjadi anugerah demi anugerah. 为什么呢？ Mengapa demikian? 第3节那里保罗说，在基督里的人拥有无限的属灵的福气。 Di dalam ayat ketiga, Paulus mengatakan bahwa orang yang di dalam Kristus memiliki kasih karunia surgawi, segala berkat kasih karunia surgawi. 保罗在第2节他说了祝福的话，恩惠平安。 Dalam ayat kedua, Paulus memulainya dengan satu salam bahwa kasih karunia dan damai sejahtera. 恩惠就是因为神因人的信而白白的赐给人的福。 Kasih karunia itu adalah Tuhan memberikan berkat kepada manusia melalui manusia yang beriman. 因为神赐恩惠，所以人就有平安。 Karena Allah penuh kasih karunia, maka manusia itu akan memiliki damai sejahtera. 所以神的恩惠是平安的根源。 Sehingga kasih karunia Allah adalah dasar seorang manusia bisa memiliki damai sejahtera. 没有平安，是因为我们还没有领受神的恩惠。 Kalau kita belum memiliki damai sejahtera, karena kita belum memiliki kasih karunia. 所以这里保罗他有提到关于属灵的福气。 Di sini Paulus menyinggung tentang berkat rohani. 什么是属灵的福气？ Apakah- 什么是属世的福气呢？ Apakah itu berkat rohani atau apakah itu berkat jasmani, berkat duniawi. duniawi? 那所以我要以两边的对比。 Saya memberikan perbandingan antara berkat duniawi dengan berkat rohania. 属世的福气使人爱世界而忘记神， Berkat duniawi adalah membuat orang itu mengasihi dunia ini dan melupakan Tuhan. 属灵的福气却使人更爱神，他的灵性就更长进。 Berkat rohani membuat orang semakin mengasihi Tuhan dan rohaninya semakin bertumbuh. 属世的福气只有今世，在这个世界他有平安。 Berkat dunia ini hanya membuat dia memiliki rasa aman damai hanya di dunia ini saja. 但那些平安是暂时的， Tentu damai sejahtera ini hanya sementara. 属灵的福气是在主里的平安。 Berkat rohani adalah di dalam Kristus. 虽然我们活在一个黑暗、困难重重，但是神仍然给我们平安。 Sekalipun kita hidup di dalam suatu situasi yang gelap, yang susah, tapi Allah tetap memberikan damai sejahtera itu kepada kita. 因为神是在暗中，他亲自的帮助我们。 Karena Allah Bapa yang tidak kelihatan itu dia menolong kita. 属世的福气不过是提供我们肉体的享受， Berkat duniawi hanya untuk kenikmatan jasmania kita. 可是呢，属灵的福气 Tapi berkat rohani 不单单是我们属灵上我们能享受，在我们的肉体上我们也能享受神的恩典。 tidak saja bisa kita nikmati dalam kehidupan rohani, secara jasmani pun kita bisa menikmatinya juga. 就是因为这个缘故，为何John Newton他要关怀 William Cowper？ Karena itulah John Newton dia memperhatikan, mengasihi William Cowper. 这个原因是 Newton 他仍然关怀一个神经社长的 William Cowper。 Karena kasih karunia demikian, maka ia tetap mau memperhatikan seorang sakit mental seperti William Cowper. Newton 之前他从事大西洋在哪里买卖奴隶的一个生意。 Kita tahu bahwa John Newton sebelumnya dia bisnis budak di Samudra Atlantik. 他自己也买了一艘船。 Dia sendiri membeli sebuah kapal. 他是一个很富有的商人。 Dia adalah seorang bisnismen yang berhasil, yang kaya. 可是呢，他在23岁的时候，他信主了，他悔改。
Waktu umur 23 tahun dia bertobat dan percaya Tuhan. 因为他有一个很虔诚基督徒的妈妈， Karena dia memiliki seorang mama yang sangat saleh. 所以当牛顿还小的时候，妈妈经常带他到教会参加主日学，听神的话。 Waktu John Newton masih kecil, mamanya sering membawa dia ikut sekolah minggu di gereja. 可是呢，当牛顿还小的时候，妈妈就离开世界。 Tapi sayang sekali pada waktu ia masih kecil, ibunya meninggal. 爸爸是一个船长， Papanya adalah seorang kapten kapal. 爸爸有常年都是在外面工作，在外面搞这些努力的生意。是， Papanya seorang kapten kapal, sepanjang tahun ada di samudera berlayar dan juga bisnis budak. 所以爸爸也没有时间照顾牛顿。 Sehingga papanya tidak pernah ada waktu untuk memperhatikan Newton. 从那个时候， Sejak saat itu, 牛顿就变坏了。 Newton menjadi seorang anak yang nakal, yang tidak bisa dididik, 不要读书， tidak mau sekolah, 到处闹事。 membuat keonaran di mana-mana. 因为爸爸已经管不来了，就把他卖到奴隶船，在哪里给他当奴隶。 Karena papanya nggak bisa mengurus dia lagi, maka John Newton oleh papanya dijual ke kapal perbudakan menjadi seorang budak. 在一次在大风浪中， Suatu saat di dalam pelayaran ada badai yang besar, 那个时候牛顿是在船上， di mana kapal Newton berada. 大风浪大起大挂， Angin ribut, ombak besar. 他已经能肯定自己要丧命了。 Waktu itu dia merasa dia akan mati karena 就在 badai. 那时刻，他想起妈妈曾经叫他：“你面对任何的事，你可以向主耶稣呼求。” Pada waktu itu ia teringat bahwa waktu kecil mamanya mengingatkan dia, kalau menghadapi apapun juga berserulah kepada Yesus. 那个时候他说：“主啊，救我！” Waktu itu ia berteriak, Tuhan tolonglah saya. 耶稣救了他。 Yesus menyelamatkan dia. 就从那个时候， Sejak saat itu 他悔改了。 dia bertobat. 当他从事这些买卖奴隶的时候， Pada waktu dulu dia ikut dalam bisnis perbudakan. 他慢慢就感觉到，他把这些非洲的黑人带去美洲当奴隶卖，是不人道的行为。 Waktu lalu dia sebetulnya juga sudah sadar bahwa membawa budak dari Afrika dijual ke benua Amerika itu adalah perbuatan yang tidak manusiawi. 他就放弃这个很好的生意。 Maka dia melepaskan bisnisnya yang menguntungkan ini. 所以最后他在39岁，他就把自己奉献给上帝。 Pada waktu umur 39 tahun dia mempersembahkan dirinya dipakai oleh Tuhan. 他成为上帝的仆人， Dia menjadi seorang hamba Tuhan full timer. 他服侍大约40年之久。 Dia melayani kurang lebih 40 tahun lamanya. 他不断的回顾他以前是一个怎样的人， Dia terus mengingat masa lalunya yang begitu bejat. 在小时候，在年轻的时候，他那么的调皮，他在哪里放纵情欲？ Waktu dia kecil remaja dia begitu nakal dan memberontak. 但是呢，他在经济当中，他呼求神，但神还是听他的呼求。 Di dalam keadaan dia hampir saja mau mati, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan masih mau mendengarkan doanya. 所以他把自己的感受就写在他的著名的4个奇异恩典。 Sehingga dia menulis pengalaman hidupnya di dalam lagu Amazing Grace tersebut. Newton 与 William Cowper 他们2人合编了一本，好几本圣诗集。 Bahkan John Newton sendiri dan William Cowper mereka bekerja sama menulis banyak lagu rohani. 我们能够看到他们所写的是那么多。 Kita lihat mereka menulis 280 lagu lebih. Cowper 本身他自己写了，跟这个 Newton 他们合作写了280首的4个词。 Mereka berdua bekerja sama menulis 280 lagu rohani. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 救赎为了服侍。 kita diselamatkan untuk melayani. 第
第一个是恩。 Yang pertama adalah kasih karunia. 我相信你们能来到这个教会，那也是上帝的恩典。 Saya percaya setiap kita hadir di rumah Tuhan itu adalah anugerah kasih Tuhan. 所以第二个恩要恩上加恩， Tapi kasih karunia kita perlu ditambahkan kasih karunia. 不是为了我们自己的益处， Bukan untuk keuntungan pribadi kita. 不是单单我们呼求神给我力量， Bukan karena kita minta, oh Tuhan kasih berkat lain lagi kepada saya. 求神你医治我的疾病， Tuhan tolong obati sakit saya. 给我的孩子们聪明智慧。 Tuhan tolong berikan hikmat pintar kepada anak saya. 可是呢，我们也把这些恩要告诉别人。 Melainkan kita harus memberikan kasih karunia yang kita miliki kepada orang lain. 借着我们的服侍，更多的人能够领受上帝的恩典。 Melalui pelayanan kita, semakin banyak orang bisa menerima kasih karunia Tuhan. 保罗教导恩上加恩，第二个原因就是在基督里的人拥有无限的恩典。 Paulus mengajarkan tentang kasih karunia demi kasih karunia. Karena apa? Kasih karunia yang dimiliki oleh orang Kristen adalah tidak terbatas di dalam kasih Allah. 第六节，保罗提到是神荣耀的恩典。 Di dalam ayat 6 dikatakan bahwa terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. 第七节他说，乃是照他丰富的恩典。 Dalam ayat ke-7 dikatakan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 荣耀的恩典是形容神的恩典是那么的尊贵。 Kasih karunia yang mulia itu menggambarkan kasih karunia Allah yang begitu terhormat dan tinggi. 丰富的恩典是形容神的恩典的充足有余。 Kekayaan kasih karunia itu menggambarkan bahwa kasih karunia Allah yang begitu melimpah dan melebihi daripada apa yang kita butuhkan. 第八、第九节，保罗也提到，这恩典是神用诸般的聪明。 Ayat ke-9 juga menggambarkan kepada kita yang menyatakan rahasia kehendaknya. 用主办的聪明智慧， Dengan menyatakan rahasia dan hikmat Allah kepada kita. 我们人是愚蠢的， Kita manusia adalah manusia yang bodoh. 但是呢，神用他的智慧，使我们能明白神的恩典。 Tapi Allah dengan hikmatnya menolong kita supaya mengerti kasih karunia Allah. 神借着圣经，让我们明白他所指定的旨意。 Melalui Alkitab, Tuhan menolong kita supaya mengerti kehendak dan kasih karunia-Nya. 我们从旧约能够看到神用各种各样的礼仪，让我们明白神要如何赦免我们的罪。 Kita lihat juga di dalam perjanjian lama, begitu banyak kisah contoh mengajarkan kepada kita Allah mengampuni dosa kita. 神也借着先知，让他的心意，让他的预言也能传扬给当时的犹太人。 Tuhan juga memakai para nabi memberitakan firman-Nya, pengajarannya kepada orang-orang Yahudi. 我们也看到，在新约圣经，神也借着耶稣基督，怎样把神的心意表现出来。 Kita lihat bahwa di dalam perjanjian baru juga melalui Kristus menyatakan isi hati daripada Bapa yang di surga. 这是我们所得着从神而来的旨意。 Inilah yang kita dapatkan dari Allah akan kehendaknya. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为神不要我们成为一个糊涂人， Karena Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang bodoh, yang sembrono. 乃是要我们明白他的旨意， Tapi melainkan kita menjadi orang yang bijak, yang mengerti kehendak firman 尤 Tuhan. 其是要明白他救赎恩典的奥秘。 Terkhusus supaya kita memahami rahasia akan kasih karunia di dalam keselamatan yang Ia karuniakan kepada kita. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 愚蠢的人的结局是如何呢？ apa yang menjadi akhir daripada seorang yang bodoh? 在2012年2月12日， Tahun 2012 2月， Februari tanggal 12. 有位著名的美国的歌手流行天后，你看， Ada seorang
singer ya, penyanyi yang sangat terkenal dari Amerika, 流行天后就是 Ratu Pop. Diva Pop, Oh, Ratu Whitney Houston， Ya. Beliau adalah Whitney Houston. 她去世。 Pada tanggal tersebut dia meninggal. 她突然死于洛杉矶，在 Los Angeles， 在 Beverly Hill Hotel。 Dia meninggal di Los Angeles di Hotel Beverly Hill， Hilton. 我给你们看那个在图片啊，她 ada 才 di dalam 48岁。 Waktu itu baru berumur 48 tahun. 经过调查，医生调查的结果， Melalui pemeriksaan investigasi daripada dokter, 医生就断定她是吸毒过量。 sehingga disimpulkan dia meninggal karena overdosis narkoba. 她是长期受毒品的困扰， Rupanya dia sudah lama terikat kecanduan daripada narkoba. 因为她在婚姻上失败， Karena dia sebelumnya gagal di dalam pernikahannya, 她的家庭破碎， keluarganya juga berantakan. 所以她过着一个很苦难、很苦毒的一个生活。 Sehingga hidup yang dia jalani merasa begitu banyak kesusahannya. 在 Whitney 的巅峰的时期， Pada waktu Whitney Houston dia mencapai puncak kejayaannya. 我们能够看她所获得这些， Kita bisa lihat penghargaan yang dia terima. 她获得2个 Emmy Awards， Dia mendapat 2 kali penghargaan dari Emmy Award. 她获得6个 Grammy Awards， Dia juga mendapatkan 6 kali penghargaan dari Grammy Award. 她也得了2个全美音乐奖 American Music Awards。 Dia juga mendapat 2 penghargaan dari seluruh Amerika musik. 根据 Guinness World Record， Menurut Guinness World Record, Whitney 所获奖是一个最多的女歌手， Whitney Houston mendapatkan penghargaan paling banyak di antara penyanyi-penyanyi perempuan yang ada. 她获奖415次， Dia mendapat penghargaan seluruh hidupnya 415 kali. 她被认为是20世纪中世界最迷人的黑人女歌星之一。 Dia diakui sebagai salah seorang dari 100 orang penyanyi orang hitam yang paling digemari dari abad 20 itu. 这位流行天后的 Whitney， Whitney Houston adalah seorang yang sangat digemari, dikagumi, seorang ratu pop. Diva Pop， Diva Pop。 那她成功之后就妄自尊大，arrogant。 Setelah dia berhasil, dia sangat sombong, arogan. 她自以为了不起， Dia merasa dirinya hebat, 就不能再控制自己的私欲， tidak bisa membatasi akan nafsunya, 不断的受毒品的困扰。 terus terikat kebiasaan narkoba yang semakin lama semakin mendalam. 其实她妈妈不断的劝勉她 Sebenarnya mamanya terus menasihati dia, ，Whitney， 你要回头， Whitney, kamu harus bertobat, 你要回到神那里去。 kembali kepada Tuhan Allahmu. 当你面对生活上的挫折的时候，你要依靠主耶稣。 Pada waktu kamu menghadapi tantangan kehidupan, kamu harus bersandar kepada Tuhan Yesus. 每当妈妈跟他见面的时候，不断的鼓励他，你要回头，回头，回头。 Setiap kali mamanya bertemu dengan dia, terus menasihati dia, kamu harus kembali kepada Tuhan Yesus. Whitney 从小是在教会里面长大的， Whitney Houston sejak kecil dia bertumbuh besar di gereja. 他小的时候是在浸信会，在哪里成长？ Asalnya dia adalah orang gereja baptis 他 besar 也 di 是在 situ. 一个灵恩派的教堂，在哪里也做礼拜，经常听神的话。 Dia juga ikut sebuah gereja karismatik, di situ dia beribadah, mendengarkan firman Tuhan. 在11岁的开始，他在教堂参与福音的合唱团，到处在哪里传福音。 Pada waktu dia berumur 11 tahun, dia ikut paduan suara gerejawi, pelayanan keliling untuk memberitakan Injil. 但是呢，当他成功之后，
Tapi pada waktu dia kemudian berhasil, 他没有珍惜神所赐给他的极大恩典。 dia tidak menghargai kasih karunia Allah yang begitu luar biasa kepada dia. 他没有回应神那极大的恩典， Dia tidak meresponi dengan baik akan kasih karunia Allah kepada dia. 他没有恩上加恩，把这些恩典传遍给别人。 Dia tidak menerima anugerah demi anugerah. Dia tidak memberitakan anugerah itu kepada orang lain. 然而呢，他滥用神那荣耀的恩典，为了自己的私欲，为了自己的名誉。 Tapi justru dia merusak akan kasih karunia Tuhan kepada dia begitu besar untuk nafsunya, untuk dirinya sendiri, sehingga merusak dirinya. 我相信神之前是会不断的警告他、鼓励他，但是呢，他在哪里放弃神的恩典？ Saya percaya sebelumnya pasti Tuhan telah berulang kali untuk mengingatkan dia, untuk menasihatkan dia. Tetapi dia tidak menghiraukan nasihat daripada 当 Tuhan. 一个人神提醒，但是在哪里他软更，神就会把他这样的人把他任凭。 Pada waktu Tuhan terus mengingatkan seseorang akan kesalahannya, tapi kalau dia tetap berkeras hati tidak mau mendengar, maka orang ini akan dibuang oleh Tuhan. 神不许悦， Tuhan tidak senang akan hal ini, 因为他羞辱了神的名， karena ia telah memalukan nama Tuhan. 结果他以悲惨的结局来走完他人生的道路。 Sehingga kita tahu bahwa akhirnya ia mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis. 亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, 让 Whitney 的盛世成为我们每个人的警告。 kiranya kehidupan Winnie Houston menjadi satu peringatan buat kita. 恩上加恩，不但只有领受享受神那极大的恩典， Anugerah demi anugerah, bukan hanya menerima kasih karunia yang Tuhan yang begitu besar. 我们需要见证这些浩大的恩典， Kita perlu juga menyaksikan kasih karunia yang demikian besar itu 把 kepada orang 恩 lain. 典告诉别人。 Memberitahukan kasih karunia yang kita terima kepada orang lain. 我们也要回应神的恩典。 Kita meresponi kasih karunia Allah. 我们永远不可忘记的就是救赎为了服侍。 Kita tidak boleh lupa bahwa kita diselamatkan untuk melayani. 神拯救我们，不是叫我们在哪里袖手旁观了， Tuhan menyelamatkan kita bukan supaya kita enak-enakan duduk di situ. 神不是叫我们在那里等候神把每个人接到天家， Kita diselamatkan bukan duduk di sana sambil menunggu kapan nanti Tuhan menjemput kita masuk ke surga. 但是神有一个托付， Tapi Tuhan memberikan kita sebuah tanggung jawab. 救赎为了服侍， Diselamatkan untuk melayani. 那才是恩上加恩。 Itulah anugerah demi anugerah. 愿神祝福我们每一个人。 Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan. Kasih karunia yang sudah dibayar mahal oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang diberikan kepada kami manusia yang tidak layak ini. Tuhan tolonglah kami, kalau hari ini dan saat ini kami menerima firman-Mu di dalam hati kami. Kami disadarkan, tolonglah kiranya Roh Kudus menolong kami, boleh mengambil tekad. Kami mau meresponi firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh. Sebagaimana telah diberikan contoh oleh Rasul Paulus, oleh John Newton, dan juga oleh William Cowper. Tolonglah setiap kami ya Bapa, memakai hidup kami yang sudah Tuhan tebus. Kami mau melayani. Kami mau menyaksikan kasih karunia Tuhan di antara kami kepada orang lain. Di sekeliling kami masih begitu banyak orang belum menerima kasih karunia Tuhan. Dan kiranya apa yang Tuhan percayakan kepada kami tidak sia-sia. Tolong kuatkan kami. Tolong sertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa
Secara khusus ya Tuhan, untuk kehidupan berjemaat di gereja kami, untuk pelayanan di antara kami. Tuhan memberkati gereja ini. Tolonglah setiap kami tidak menjadi seorang yang diam, pasif menerima anugerah Tuhan. Tolong kami mau berbagian dan bertanggung jawab di dalam kehidupan iman kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Secara khusus kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tuhan, Kau terus tambahkan tenaga, kekuatan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Baik sebagai dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara maupun di dalam pelayanan gereja. Tuhan, Kau menolong beliau dan Kau memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Suliana Gunawan dalam pelayanannya pada siang hari ini. 谢谢武秀